Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang bahagia ini insya-Allah kita akan sama lagi ruangan pengajian kita terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena mengaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti wajib kita kena mengaji Quran. Kalaulah kita tak reti, tak faham, tak ambilnya pengertian daripada dua sumber tadi, nescaya kita tadi itu tak dapat masuk dalam wasiat Nabi. Tiap-tiap orang tak masuk dalam wasiat Nabi, maka orang itu tak akan berjumpa dengan kebenaran yang nanti-nanti seseorang itu di hari akhirat esok, sebab dia tadi itu tak ada jalan di atas wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita sebagai umat al-Islam. So kita mengaji Quran, so kita mengaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sama sekali kita kata kita tak kuasa nak mengaji Quran, tak kuasa nak mengaji hadis kerana dua sumber tadi itu benda yang tinggi, tak kuasa kita nak capaikan dia. Tak kuasa kita nak ambil faham daripadanya. Itu adalah kita menzalimi diri kita dalam keadaan kita tak terkhabar. Sebenarnya Quran tu hewat turun kepada manusia. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercakap dengan manusia. Maka nak hadis Nabi tu ataupun Quran tu orang panggil kitabul alami. Kitab alami ni maknanya kitab hak di antara bangsa. Ikut siapa-siapa mana-mana boleh ambil faedah belaka daripadanya, bukan terhenti kepada orang Arab sahaja. Dengan sebab itu Allah Ta'ala bangkitkan orang yang nak buat kerja tentang dua perkara tadi itu tu berbagai-bagai bangsa bahasa. Orang pakat boleh faham Quran, faham hadis ni dengan bahasa tepat kita ni tak boleh nak lari dah. Tak boleh nak lari. Sebab tu kita cuba dengarlah. Cuba kita buka hati sikit. InsyaAllah kita boleh terima. Orang Nusantara kita ni boleh terima benda-benda umpama hak rakyat tadi tu. Cuma hati terkadang kita tak buka. Kalau kita buka hati, insyaAllah kita dapatlah pengertian daripada apa yang Tuhan rakyat, Nabi rakyat ni terang-terang dah. Hadis amanah rakyat ni iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmizi ni orang bukan orang Arab, orang ajar supaya kita ni. Cuma dia tadi itu dipilih
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keikhlasan hati dia. Siapakah kitab dia hak hipung hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh pakai siapakah hari kita ada dan lagi berpanjangnya sampai kiamat nanti. Alangkah untungnya seorang yang pandai nega dengan Tuhan. Dia karya kitab nama Jami' Lit-Tirmizi. Tepatnya kita kenal dengan Sunan At-Tirmizi. Sunan-sunan ni makna kitab sakut paut dengan hukum hakim lah. Ada pun Jami' ni kitab yang merangkungi semua dalam tu ada belaka. Cuma itu Al-Tirmizi ni anak murid bagi Imam Al-Bukhari. Ada gapo yang tanya untuk guru dia. Maka hadis ni hak kita nak dengar ni dialah yang meriwayatkan daripada siapa? Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni ada kisah dia, kalau kita ambil sikit pun tak apa. Dia ni asal orang gemala kambing, duk perah kambing di padang pasir. Tiap-tiap kali Nabi lalu nak pergi dakwah ni, sekali dengan Abu Bakar, nampak samalah dia dak bawa kambing dia supaya cari upuk-upuk, carinya air-air untuk kambing dia minum. Satu hari jadi takdir Allah Subhanahu wa taala, jadi jumpa berdepan dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam serta Abu Bakar. Bermolek Nabi itu berasa kata nak makan susu, nak minum susu, berasa kata dahaga lah. Abu Bakar ni orang tujuh kira bercara. Nabi tak nak kecek sendiri kalau pergi dengan Abu Bakar. Abu Bakar tu depan semua, dia kecek gapo, dia proses, dia begotu, dia begani. Lagu tu orang nak duduk dengan orang lebih. Kalau kita nak lebih seperti orang lebih, khidmat pada orang lebih seperti Abu Bakar, khidmat pada Nabi SAW. Sehingga tidak ada orang nak lebih di dalam ummah ni lebih pada Abu Bakar lepas pada Nabi, tak ada. Gapanya Abu Bakar awak khijah? Abu Bakar awak khijah ni sebagai orang depan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan gapo hak Nabi anak Nabi berhajat, dialah orang berdepan. Lalu Abu Bakar kata, wahai seorang mu nama gapo? Ya aku ni nama Abdullah bin Mas'ud yang digelarkan dengan Abi Abdurrahman. Lalu Abu Bakar panggil, ya Aba Abdurrahman, seorang sahib aku ni dia nak minum susu daripada kambing mung. Dia kata aku ni terbuka hati dan jadi syaraf, jadi mulia dengan mung tu nak minta susu daripada kambing aku. Cuma aku nak kata kamu sepatah kambing aku ni susu perah tak tubik, dia kata. Tengok tuai tekakuh gitu, tak adanya susu lah, galiknya gitu. Lalu Abu Bakar pun paling kepada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun hangguk. Abdullah bin Mas'ud pun senyum sebab dia tak kuasa. Bukan dia bakhil, bukan dia tak seberi, tapi dia tak kuasa. Lalu Abu Bakar paling ke Nabi pula sekali lagi alaihi salatu wassalam. Nabi kata, merayak ke dia, kata kambing hak aku nak minum susu tu seka tu. Setengah daripada ahli sejarah dia kata seka. Nabi kata iktarib, hak ni wak dekat dengan aku. Lalu Nabi ambil tangan alaihi salatu wassalam, ni mukjizat Nabi, pergi letak di labu susu kambing tadi tu naik serak. As'ad mana kata naik, kau naik. Abu Bakar dengan Abdullah bin Mas'ud tengok dengan mata, itu mukjizat, bukan karamat biasa. Lalu Nabi kata, buat itu. Mana isyarat suruh Abu Bakar tu perah susu. Lalu Abu Bakar pun perahlah susu. Balik ke orang Arab kalau dia nak jalan, dia adalah jabir, dia buat dengan apa nama jawrab. Jawrab ni buat dengan kulit daripada hak dia duk lapah tu lah, kulit kambing ke kulit utak. Dia buat sebagaimana tepat nak minum air dia atau alat dia tu, jawrab orang panggil bahasa Arab tu. Ambil begitulah, ambil tak di dalam tu kambing dia perah tubik. Wi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Abu Bakar pun minum sehingga Abdullah tu pun boleh minum juga. Lalu Abdullah kata, seorang ni bukan orang biasa, dia kata. Wahai mu nama apa? Dia kata aku nama Abdullah juga bin Uthman. Orang duk panggil Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, siapa ni sahib mu ni?
Dia kata, inilah mu tak pernah dengar kau kata rasul yang telah bangkit baru kepada Jaziratul Arab, kepada lantau tanah Arab baru ni, seorang lelaki ni dah. Maka Abdullah bin Mas'ud pun lihat kepada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berseri-seri seumpama bulan yang penuh penama. Dia kata, sungguh sebagaimana mu kata. Lalu ya Allah tangi masuk Islam, meluk Islam tengah pada pasir panah, klik-klik dia gitu. Maka setelah daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ni memeluk agama Islam, dia tinggal kerja dia tu daripada belah kambing tu mari ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dapat pangkat dia ni min kibar, daripada tokoh ulama ahli Qur'an yang belum daripada Abdullah ibnu Abbas tadi nak kedebel, dia kedebel mula-mula. Yang ni Abdullah ibnu Mas'ud kedebel mula-mula. Siapakah dia ni digelarkan ahlul Quran dan ahlul tafsir yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah masyhur benar. Satu lagi, Abdullah bin Mas'ud ni berkhidmat juga pada Nabi. Satu hari Nabi nak makan buah kurma, buah tamar tu lah. Lalu tinggi ke pahang, dia ni orang, kalau kecil maaf lah dia, mana tak orang kampung ni dia pandai dah kerabat pohon kayu ni, naik-naik pohon kayu. Kita ni janganlah, kita ni orang jadi ustaz, jadi tok guru, jadi gapo, jangan duk kerabat pohon kayu. Bukan kok mana dak, takut jatuh tak pandai. Zaman dulu tak apalah, Nabi duk ada tu sahabat alim-alim ramai. Orang kita lah ni tak banyak mana orang pandai-pandai tu. Terkadang kita naik atas pohon kayu nyepi tai kok mana jatuh gak, tak pandai dengan kita rumpah budak lah we naik. Ni terkadang duk kerabat lagi pohon kayu umur 45 60 duk kerabat pohon kayu lagi. Pak jatuh tak pandai, kena titiang gak. Nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Kalau mati selalunya hingga lagi. Tapi jadi masalah itu, masalah ini kita kena kira lah, kena pandai qadar lah tu. Lalu Abdullah kata, tak apa ya Rasulullah, aku akik tangi, hamba mau naik. Rasulullah kata, taqaddam, gi. Dia pun naik sengak. Apabila naik gitu sahabat penuh, hak lain tu penuh, tapi ya nak khidmat, ya akik tangi. Nabi pun tak ada lari lah. Bukan Nabi tak sayang, tapi jenuk, ya hati jenuk. Nabi kata tak apa, fadal naik. Tiba-tiba sahabat depan ramai ni, kata setengah daripada ahli sejarah tu 45 16 orang 20 orang ada lah. Maka duk tengok belakang lah, dia nak ambil hak mana. Tiba-tiba mari angin tu pupukkan kain kita duk pakai ni, baju tu terakaknya betih Abdullah ibnu Mas'ud. Betih dia ni haluh, seolah kata orang kuruh lah, haluh. Pakak sahabat pakak yadhakun, pakak suka. Lalu Nabi SAW kata, puakmu dah suka terhadap gapo? Adakah mu tu dah suka terhadap betih Abdullah ibnu Mas'ud haluh kuruh tadi tu? Sahabat pun malu, tak jawab depan Nabi. Mungkin kata suka dengan tak ada kosak pun, mai dah cetanah. Sahabat pun hangguk-hangguk gitu. Lalu Nabi kata alaihi salatu wassalam, hadis sahih, dia kata sebelah kaki Abdullah bin Mas'ud ni di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada bukit Uhud lagi, dia kata. Lebih dahsyat, lebih berat daripada bukit Uhud itu lagi. Bukit Uhud, cuba kita pergi di Madinah tu, okay, nampak bukit Uhud besar tu. Dia kata di sisi Allah Ta'ala athqalu min jabalil Uhud. Nabi kata lebih berat daripada bukit Uhud lagi. Nak ayat kata diri Abdullah bin Mas'ud, walaupun dia orang biasa, orang tak ada gemuk mana, orang gitu gini, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada harga. Awak apa ada harga? Ni hadis ayat rakyat. Ni hadis ayat rakyat. Hadis ayat rakyat ni orang nak berharga seperti Abdullah bin Mas'ud ni, dengan hadis ni. Hadis ni hadis hasanun sahih. Imam Tirmizi ni, kalau kita baca Sunan Tirmizi ni sebagai ilmu lah sikit. Orang ustaz-ustaz kita ni tahu belakang dah, adik-adik kita duk nak royak ingat pada puak-puak dia. Apabila Imam Tirmizi sebut hadza hadisun hasan lagi sahih, hadza hadisun hasanun sahih, kita tak biasa dengar lah benda-benda lagu tu dalam kitab-kitab lain. Bukhari kata ni sahih, ni Muslim kata sahih, tapi apabila baca dalam Tirmizi, ni sahih, hasan lagi sahih. Ikut mana? Hasan sahih, hasan ke hadis sahih, tentulah mana satu. Aku mana yang nak gini. Apabila kita dengar Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasan sahih, di sisi dia faham gini,
Ia faham kata hadis ni ada dua riwayat. Riwayat mula-mula hadis hasan, riwayat yang kedua hadis sahih. Mana hadis ni ada song sairingan rek hadis hasan, sairingan ti song hadis as-sahih. Maka Imam Tirmizi capuh lalu dah kata ini hadis hasan lagi sahih. Tu pun dah kita faham. Kalau kita faham gitu, okey, tak ada masalah. Ada pun setengah daripada ulama lain jawab kata di sisi Imam Tirmizi dak taraddud kata ini sahih ke hasan. Setengah ulama kata tak, mana kata hadis ni di sisi ulama ni kata sahih, sisi ulama ni kata hasan. Maka dia wari dua-dua lalu dah. Cuma pendapat pertama tu molek. Sairingan misong, sairingan ada dua. Hak ni sahih, hak ni hasan. Imam Tirmizi wari dua lalu. Hadza hadisun hasan sahih. Itu maknanya gitu. Katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hak ni, hak sungguh ilmu ni. Ilmu ni mana gapo? Kalau katanya kuam ru ke arai. Ilmu ni yakni satu perkara yang nak menghidupkan jiwa manusia yang mati. Jiwa manusia mati dengan sebab kejahilan. Al-aslu fil insan, asal pada diri manusia tak tahu. Manusia tak tahu. Wallahu, Allah Ta'ala kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tak erti apa sekarang. Tak tahu kata ning kena ke, ning salah ke, ning halal ke, ning haram ke, tak tahu. Malaikat ilmu daruri. Ilmu darurah yakni ilmu yang tak payah kita mengajar Tuhan tu. Yang tak payah kita mengaji, Tuhan mengajari kita. So umpama ilmu kalau lapar berasa kata nak pergi cari makan, hak ni tak nak ngaji. Tapi nak pergi cari makan, gapo hak kita nak makan? Hak ni kena ngaji. Mana hukum halal, mana hukum thayyibat, mana gatu-gatu gani, hak tu kena ngaji. Ada pun berasa lapar, kena pergi cari makan, ni tak kena ngaji. Itu panggil ilmu daruri. Tangan kita tak Allah tepat mudarat dalam gapo-gapo, itu ilmu daruri. Kita takut daripada benar mudaratkan diri, itu ilmu daruri. Tak apa, hak tu tak payah ngaji. Ada pun ilmu sakut paut dengan nak cari halal ataupun haram, nak menambahkan kemajuan, nak dok tak sedok tempat tulah, nak pergi ke depan, hak ni wajib kena mengaji. Pasti kena mengaji. Lalu Tuhan wi tiga alat kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wi akal fikiran, wi mata pandangan, wi telinga pendengaran. Tiga perkara ni untuk cari ilmu pengajian. Itu untuk cari ilmu pengetahuan, barulah orang itu jadi orang mulia. Sebab itulah Ali radhiyallahu anhu dia kata kun aliman. Jadi orang alim. Jadi orang alim, makna kuasa hajar diri, kuasa mengajar orang. Ataupun kun mustami'an. Jadi orang yang suka dengar. Jadi orang suka dengar. Satu riwayat wala takun thalithan. Jangan jadi orang yang ketiga. Lagu mana? Alim pun tak, dengar pun tak. Fatuhlak. Orang umpama ni orang yang binasa. Dengan sebab itu kita kena tambah semua ilmu pengetahuan bagi diri kita. Lalu ilmu sebenar ni ilmu datang daripada Allah, ilmu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tiap-tiap hari kena tambah kepada diri kita ni ayat Quran, seayat, dua ayat, tiga ayat, faham makna. Hadis sehadis, dua hadis, satu hari kena faham makna. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan untuk diri kita. Kalau hari lalu Quran kita tak ngaji, hadis kita tak ngaji, akhirat esok kita menangis hari kita lalu tu. Sebab rugi bagi kita, sebab kita tak ada dapat ilmu pengetahuan hak sungguh. Ilmu pengetahuan hak sungguh, ilmu nak bawa kita tu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam ilmu hak kita duk ngajar ni apa panggil ilmu hak sungguh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda kata mana? Hadis ni galik orang biasa dengar. Man, barang siapa tak kira lelaki perempuan, kaya ataupun fakir miskin, janguk ataupun tak janguk, pangkat tinggi ataupun pangkat rendah, jadi ketua ataupun jadi pengikut, ikut man. Lagu mana ya Rasulullah? Qara'ah, orang hak baca. Tengok, nak maju kena baca, nak berjaya kena baca, nak ke depan kena baca. Tak kikiat nangsu, kikiat mai rakan orang ni orang mundur, tak ada dengan orang, tak ada semasa, tak gapo tak jadi. Sebab tu kita nak maju bukanlah kita pakai baju jangok-jangok saja. Ya, kita pakai baju raya jangok, kita buat begitu jangok.
Kampung kita pun jangok ngam gatu hiyah ni, tapi kalau orang tak pandai baca Quran, free. Tak ada bedah gapo. Allahu akbar. Hari ni serami Mekah hari ni kalau kita tengok syababil ummah, pemuda ummah, GC persen, 30% tinggi, 70% tak anda baca Quran. 70% tak anda baca Quran. 30% tak percaya je bahawa Quran dia baca tengok. Pemuda-pemuda kita ni hak duk hamasah seolah kata ya adalah harapan ummah hak baru ni tak anda baca Quran apa nak majulah mana, nak akak kepala lagu mana, pia tanggungjawab mak pak dia ke tok guru di sekolah ke lagu mana, ni kena tanya soal bagi mas'ulin, orang yang ada mas'uliyah. Dengan sebab itu kita tadi itu kena dengar hadis Nabi kata man qara'a apa harfan min kitabillah, baca seluruh ya daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pas nak baca Quran pada asal ambo ya dah dari atas meja ni ngaji sini. Malam Isnin, malam Senin, hari Ahad ngaji sini. Apa nama ni? Yakni asal Quran ni huruf dia ni tak ada titik, tak ada baris. Ada huruf saja. Kalau ta katalah, kalau ba kabalah, kalau sa kasalah, kalau sad kasad, kalau dal kadah, tapi tak ada baris. Tak ada titik. Mana nak baca agama? Orang Arab zaman Abdullah bin Mas'ud baca boleh. Sebab ia faham. Di sini kena boh dal, di sini kena boh za, di sini ra, di sini zai, di sini dad, di sini sad. Ia tahu. Tapi orang setelah daripada buka negeri jadi banyak jadi orang ajami, orang bukannya Arab masuk Islam tak pandai nak baca. Maka tak pandai nak baca pasti kena titik tanda ataupun buah baris tanda. Buah titik, buah baris. Quran ada baris. Ni Quran di depan kita ni ada baris belakang, ada titik belakang. Coba Allah orang tak ada mengaji cara nak baca, tak boleh baca ke? Sebab tu orang tua kita dulu jazahumullahu khairah, jazahumullahu anna khairah. Orang tempat kita ni ambil cara Baghdad ni mari mengeja alif dak tah a, ba dak tah ba, tak ada apa nama alif bawah atas tu lah. A I U gagapa kata dia hendak mengajar kita duk mengaji zaman tu. Siapa kau boleh baca Quran besar dan boleh hafal duk le dada, untung sah mereka itu. Kita duk boleh baca ni pahala duk siapa kepada mereka. Mari kit kun hak baru jadi masalah ngaji Quran pesing qiraati pula. Jelah belakang tu. Benda kita kena calonkan diri kita. Lalu Nabi kata man qara'a harfan, satu huruf dalam Quran. Maka katanya alim ulama di dalam bismillahirrahmanirrahim tu ada 19 huruf semua. Alamat azkur gitulah. Baca tiap-tiap huruf tu min kitabillah daripada kitab Allah falahu hasanah. Maka bagi tiap-tiap huruf tu ada kebaikan. Kebaikan ni gapo dia? Orang kata apa kita buat kebaikan faedah gapo? Amun nak misal dengan akal supaya kata orang zaman kita ni kira pada madi, kira pada muga banyak. Sehingga tak nampak kebaikan, tak hebat, tak nampak kebaikan orang tak nampak. Lah mana? Hari ni kita tengok kita pergi buat kerja gapo-gapo, terutama orang duduk di dalam kerajaan. Ya buat kerja boleh low tu. Buat kerja ni boleh ni. Buat kerja tu boleh akuan ni, boleh bat perakasan niabat tu, perakasan niabat ni. Soal duk gitu perakasan niabat dia. Tebal duk gitu. Soal orang tahu ke tak? Orang tahu ke tak? Kata ya tu boleh banyak sebagi kita lalu. Tak tahu juga. Tapi apa rasa bangga dia dengan ada muga-muga tu duduk di tangan dia? Adakah benda tu nak tukar dengan duit boleh? Tak boleh tukar juga. Tapi apa rasa bangga? Terkadang tunjuk pada orang ni, abang ni buat gani, abang ni buat gani, ni boleh gani. Apa rasa bangga? Kerana kebaikan yang orang manusia apabila dia buat dia rasa tenang hati. Juga kita orang hak beragama apabila kita buat pahala, ada pahala banyak, orang tu tenang hati. Orang rasa tak tenang hati, panas dalam hidup tak ada bahagia, orang ni pahala sikit. Sebab tu boleh duit banyak mana puasa tak cukup, ada kesenangan daripada benda madi dia, ada cukup, ada TV dalam rumah, ada telefon, ada internet, ada tu ada ni, tak rasa bahagia keluarga dia. Sebab apa? Pahala yang sikit. Apabila pahala yang sikit jadi berat balik dosa, maka orang kita duduk tak sedar. So'oh orang panggil. So'oh nyawa tak sedar. Roh dia tu nyawa tak sedar. Juga jasad kita ni kalaulah benda tadi itu kita tak ada tukar langsung, proses langsung.
darah kita tak biasa bekal ke gapo nama, duk tak sedap. Jadi kata seolah kata sebab seseorang manusia. Sebab tu Tuhan raya Nabi raya sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, ada kebaikan. Sebab tu hipunglah kebaikan. Ni kita mai duk dengar lala ni kita duk ngajar ni, tahu ke tak selama mana kita ada ais maya, Allah Taala wi malaikat ada di sisi dia, sebut nama kita, minta apa bagi kita. Salafus salih dulu kalau dia dosa banyak, dia tarak nak istighfar, dia mai duk dengar orang ngajar, kemudian dia dalam keadaan dia ada ais maya, ada wuduk, ada sahih, Tuhan wi malaikat, ya Rab, fulan ibnu fulan qad istama' kalamaka wa kalam rasulika sallallahu alaihi wasallam, ighfir lahu. Minta apa bagi dia. Seorang lelaki tu sekarang duk dengar Quran, duk dengar hadis, mengapunlah dosa dia. Pia kata lagu tu malaikat. Subhanallah. Malaikat tu lo minta apa bagi kita. Apa nak gapo lagi? Malaikat ada di mana? Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pada atas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah Taala tu ayat kata malaikat tu takut pada Allah Taala yang ada atas daripada segala-gala malaikat yang ada di langit. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, bagi dia itu satu kebaikan. Lalu satu kebaikan kita baca sehuruf tu Tuhan nak winyak tu ya. Dak, hadza fadlullah yu'tihi man yasha, innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha, was'alullah min fadli. Kelebihan Tuhan ni banyak limpah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan tu Tuhan ganda 10 ganda. Satu kebaikan 10 ganda Tuhan ganda. Masya-Allah. Cukup. Orang kalau nak jadi tasaah dalam hidup, percayalah wi masa sikit kepada agama Tuhan. Cuma wi masa kepada orang ngajar Quran, ngajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada ni kita tak tepi. Sebab hak ning sahaja yang nak mengangkat darajat kita dan nak menyegarkan roh kita hak sebenar. Lalu Nabi kata la aqulu alif lam mim harf. Jangan duk kata, duk kecek kata alif lam mim tu satu huruf. La, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Alif lam mim 3 huruf. Tiap-tiap huruf tu hawi 10 ganjaran, 10 ganjaran, 10 ganjaran. Maka 10 ganjaran ke 10 ganjaran tu 10 ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu ganjaran ayat Quran ni satu huruf ni naik satu kan dalam syurga. Nanti amo nak baca hadis tu. Satu huruf naik setekak. Dengkan ni bitai kita nak naik tabau ni, kita kena buat pungan setara mana. Baru nak kesok bitai. Kalau duk nak rimse ke, bitai 3. Bitai pertama, bitai kedua, bitai ketiga. Sapuh bitai tu baik yang kepak buat bitai boleh burung. Boleh burung satu tu menepak tepak utai bitai. Hak kita, hak siya kita ni lagu mana mau tak tahu, tapi bitai jugalah. Nak ayat tegapa kita dapat bitai tabau tu? Dengan sebab kita usaha. Amalan di dalam nak masuk syurga tinggi-tinggi ni, walikullin darajatum mimma amilu, tiap-tiap orang tu darajat yang tinggi di sisi Tuhan dengan sebab dia itu wa amal. Wa amal gapo nak naik bitai? Ni, baca Quran. Baca Quran. Apatah lagi ngajar Quran. Apatah lagi mempertahankan Quran daripada orang duk kata huduh terhadap dia. Hak tu tak ada, kena duk kecek banyaklah. Soalan kata bamnan tu boleh pada diri dia tu sadah. Keluarga dia semua senang belaka dengan sebab ia seorang. Gapo? Orang ahli Quran yang mempertahankan maruah Quran. Itu cara dia. Itu satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, kita pergi dengan sikit-sikit, insya-Allah amat tak panjang sangat supaya kata kita boleh rehat. Cuma ni kita nak rehat dalam keadaan kita dengar hadis-hadis Nabi belak-belak. Hadis yang kedua, hadis rawahu Tirmizi juga. Imam Tirmizi juga dia kata hadza hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih juga. Daripada an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas. Amo nak ambil sikit Abdullah bin Abbas kisah dia. Kita mengajar orang, kita waktu ambil kisah gitu-gitu sikit-sikit tak apa dah. Kalau nak panjang boleh panjang. Sejak tak habis lagi kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud sebab sejak tak habis lagi. Cuma kita apabila kita mengajar awam, kita mengajar ambil sikit-sikit. Ambil hak ingat, hak kita baca, hak kita mengaji. Kalau lah nak mengajar jadi satu kertas kerja, satu bab lain. Hak tu bab lain. Hak tu orang pandai buat kertas kerja. Orang panggil tahu buat raingan. Kita kena pandai buat raingan juga. Raingan untuk kita nak buat bahasa tu. Buat bahasa tu kita kena pandai.
Sebab tu kita nak ngaji sistem jamiah. Jangan ngaji sistem hak tak ada hajar kita pandai awak kertas kerja. Tak usah ngaji saja. Ngaji boleh mula-mula ni, tapi apabila naik lagi jangan duduk sekadar tu. Ya kita kena pandai tulis ringan. Kalau dalam kerajaan ya tanya nak kerja, kita habis waka ke habis kok bakak, habis kok hadiah, habis kok mana? Banci pen mana? Tanya. Tham banci pandai ke tak? Tham ringan song. Telah dia andai mai? Ya tanya. Kalau tak ana bawah siapa-siapa. Walaupun ada BA pun orang tak ada harga. Kita nak jadi harga kena pandai awak. Ada orang nak hajar aku pandai, gi Allah tekak kita gi. Allah tubuh kita gi. Anak apa ayah mana mama mana tahu. Allah gi anak kita. Wih, hidup dengan mereka. Supaya apa? Supaya anak kita tu jadi kualiti. Kalau ngaji kena ngacara 4 tahun jadi orang reti. Tak kena-kena ya reti. Ya faham sungguh. Hak tu hak kita nak. Nak wi tubik wi jadi berenah tadi itu ya kena pakai usaha. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia sepupu dengan Nabi. Ya Abbas dengan Abdullah ni pak tulah mak lain. Ya pak tulah mak tulah dengan Nabi dengan Abdullah Abu Talib. Nama Syaibah Abu Talib tadi itu pak tulah mak tulah. Mak dia ni mak bagi Abdullah ni tok Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Fatimah. Isteri bagi Abdul Muttalib. Ibu bagi Abdullah, ibu bagi Abu Talib nama Fatimah. Sebab tu Nabi ambil Fatimah tu, nama siti dia tu kita tak kepada anak dia Fatimah. Ibu bagi Hasan wal Husain, isteri bagi Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya duk tu ya. Lalu Abbas ni dia adalah pak saudara Nabi balik mana? Balik itulah mana kata mak lain tapi pak tulah. Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara Nabi beriman dengan Nabi Hamzah dengan Abbas. Cuma Abbas ni masyhur. Masyhur lagu mana? Ya tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak perkara. Tapi yang masyhur besar sekali ya tarbiyah anak dia ni berjaya ya hatta hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu hari Abdullah bin Abbas ni masuk rumah Nabi, ya budak kecil lagi masuk mari semaya belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semaya duduk gini, dia mai duduk lek kiri. Dia mai duduk lek kiri Nabi pegang telinga dia, status dia buat, pegang baju dia, heret mai duduk lek kanan. Cara kita kalau semaya dengan dua orang imam, ni imam, kamar dia kita nak semaya, kaki nak sama gitu, bukan duduk gini. Cara hak sungguh tu bukan duduk bawah gitu, sama dekat-dekat gitu. Apabila mari orang yang ketiga, tu imam naik ke depan, maka hak ni turun sejakah, kamar dia turun pula sejakah. Mari yang ketiga ni lekat duk gitu belakang tu imam berat balik kanan. Mari yang keempat baru duk dek kiri tu. Barulah belakang tu imam tu jadi 3 orang. Lagu tu keadaan. Ni kita tengok masalah tiap nak masuk saf. Sunnahnya sungguh duk lek kanan. Tapi apabila kanan tadi itu sore kena duk lek kiri ni sore. Tu sunnah lagu tu. Lek ni sore supaya dia penuh tu itulah cara sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Cara nak buat saf sebab tu Nabi kata sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salah. Hadis sahih Bukhari itu kan. Sama sah molek sebab sah apabila sama itulah satu daripada hendak menyempurnakan sembahyang. Lalu Nabi kata istawu wala takhtalifu. Sama sah molek, jangan selisih. Sebab apa? Apabila terselisih saf ada kesal di dalam hati manusia, fatakhtalifu qulubukum, jadi punuh, jadi selisih sama hati-hati orang Islam. Cara nak satu mulai pada saf lagi, jangan berkata hal lain. Cara nak satu ummah ni satu di saf tu lagi. Kalau saf tak molek maka tak jadi. Saf kita kira balik tumit tu kena sama. Rapat ni kena rapat. Tak ada mazhab ada gitu, mayan ada gini. Anak kambing boleh masuk celah ni tak ada. Wallahi tak ada benda lagu tu. Tapi mari di mana? Mari daripada awam. Apabila mari pada awam, kadang-kadang kita tengok, kita terjelar dah tu. Lah. Tak ada ulama, orang yang kata renggir boleh. Kena rapat. Sebab tu hak kita ni semaya rapat, kaki duduk rapat gitu. Sebab tu kena belajar. Kalau tak belajar, dia nak kesok. Tak, dia rapat. Tapi jangan sampai makan kol lagi duduk kaki tahu orang ni tak boleh. Orang Arab dia kelajak, terkadang naik kaki duduk gitu tahu orang. Tak boleh lagu tu. Itu panggil at-tafrid. Kelajak. Jadi lebih pada had. Lalu dia semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni dia semaya sudah
Ya, dengar Nabi baca. Mula-mula Nabi baca Baqarah. Abdullah suka kata setelah lagi dia berhenti. Ana, fansurna 'alal qaumil kafirin berhenti. Nabi hubung pula Ala Imran. Lepas tu dia pun semaya. Dia kata apa nama ya ayyuhallazina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang berhenti itu Nabi tak berhentinya sama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Sampai ketiga surah Abdullah bin Abbas duk nyatok tak lawa dia kata 4-5 ni surah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca semalam-semalam. Tapi mujur Nabi alaihi wasallam kata ittaqullaha mastata'tum idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum sekadar mana kita kuasa. Kita kongtikan rakaat tu kamar dia baca kita nak sekadar mana kita kuasa. Tu tak apa. Ulama Islam kita tak ada kata gapo benda-benda lagu tu. Kita tengoklah dalam syarah Muwatta. Kalau terkadang orang tanya, maaflah dah kita hamba tak ada panhang masalah. Semaya 8, semaya 20 tak ada panhang. Terkadang orang tanya, duk semaya 8 tu ambil mana? Nabi tak biasa buat lagu tu. Tak biasa buat lagu mana? Orang kecek lagu tu tak baca hadis. Orang baca hadis tak keceklah tu. Kita tengok di dalam Muwatta Imam Malik ibni Anas rahimahullahu taala, riwayat Lais, riwayat Yahya ibni Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Riwayat tu masyhur. Dalam riwayat tu ada 10 syarah. 10 syarah kita tengok harkat dengan kita. Syarah Zurqani. Syarah Zurqani 4 kulit. Syarah Muwatta 4 kulit ni riwayat tu riwayat lagi apa nama Muhammad Hasan Ibn Syaibani, hak tu Al-Muhayya, syarah lain. Hak tu syarah riwayat lain. Ni kita dah kecek syarah Yahya Al-Laitsi ni. Dalam tu ayat mula-mula terang-terang. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi layal Ramadan 11 rakaah ma'al witr, dengan serta witir. Maka zaman Abu Bakar pun buat gitu. Zaman awal daripada Khalifah Umar pun buat lagu tu. Lepas pada itulah banyakkan rakaat. Duk pala duk situ. Tapi kita kekalkan rakaat, kita nak kurang sikit baca bunga. Tak kuasa kita nak pergi buat 2 bunga. Tak apa, tak ada masalah gapo. Tak ada ulama dunia ni mempertikaikan masalah tu. Malaikat orang bukan ulama duk kecek ni jadi buku lalu. Sebab tu kitab Muwatta ni adalah kitab yang hebat dalam Islam kita. Lepas tu orang duk ayat kata, maya boleh lepas tangan gini. Masuk sikit dah, lepas tangan gini. Imam Malik lepas gini. Lah, di dalam kitab Muwatta Imam Malik tak gini tangan. Nah, tak gini tangan. Jadi khabaran yang kita dengar dengan riwayat Imam Malik riwayat mukhalafah mentakdimkan riwayat tu kenapa pakar ada pohon nunu tak dulu hak tu sebagai khabaran mari tak suku dulu. Itu masalah amanatul ilmiyah, amanah keilmuan dalam masalah ni. Kemudian Abdullah tadi itu mari duk tidur atas pohon Nabi berdoa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan aku, fahamkan dia masalah agama dan mengajarkan akan dia akan ilmu tafsir sehingga jadi orang yang alim mudah. Semua kalulah sorak sahabat tua-tua umur 60 50 naik ke atas, budak ni 17, budak ni 15, Umar masuk, Abu Bakar masuk. Sahabat lain, anak-anak sahabat lain pakai berdeki. Orang panggil kata bahasa dia sifat manusia berdeki di situ bukan pakai makna hakikah, pakai makna majazi idafi. Mana kata tak puas hati. Tu mana gitu. Puak anak kita pun ada. Lalu Umar kata coba hari anak demo esok tu. Hari anak demo esok, lepas tu nanti tanya, aku nak tanya, lepas tu dia jawab, aku nak tengok Abdullah jawab lagu mana. Sahabat tu hari anak dia umur sama. Jauh langit bumi. Umar tanya lagu mana ni pendapat ni wahai seorang lelaki ni, seorang budak ni? Jawab tak boleh. Iya. Lagu mana wahai Abdullah bin Abbas? Ya so 2 3. Ala tasmaun? Dengar ke tak dia jawab gapo ni? Pakak henguk belaka. Sebab tu Abdullah bin Abbas ni dapat keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itu doa jadi aling awal. Lepas tu kita nak jadi orang aling ambil doa tu pergi pakai. Anak cucu kita nak jadi alim, doa dengan doa tu. Nya tu baik sakit-sakit ulama petani tu. Ambil doa tu gigi pakai, tak ada masalah gapo. Ringkasnya, hari dia mati ni kisah masyhur amal royak sama. Apabila nak taruhnya Abdullah bin Abbas, Sa'id ibn Jubair mari jadi tok guru sana cara masalah nak taruh mayat Abdullah bin Abbas. Cara taruh mayat ni kiblat ni liar kan. Kita waksu balik kaki, kita tak balik kaki. Dalam mazhab sunnah ni tak balik kaki. Dalam mazhab Hanafi tak letak gitu, kamar dia akik gitu. Mazhab sunnah ni Allah balik kaki, turun kepala gi dulu. Turun gi, tu mazhab sunnah.
Maka Abdullah bin Mas'ud nak ngakan itu Abdullah bin Abbas nak lagu tu. Said ibn Jubair mari duk jadi tok guru nanti jaga cara nak taruh mayat tok guru dia lagu mana. Said ibn Jubair ni tabi'in, alim masalah tafsir. Yang ambil ilmu daripada Abdullah bin Abbas tu. Tiba-tiba datang burung putih daripada langit mari. Tubuh cengar cepat masuk grup di dalam lialaha. Masuk sekali dengan badai Abdullah belum pada nak tak kayu katuk tu. Maka bukalah. Tengok kau ni tak ada. Lalu Said ibn Jubair kata, "Hadza ilmu Ibni Abbas radhiyallahu." Ini ilmu Abdullah bin Abbas. Mari dalam rupa burung putih. Nah ayat kata sebenarnya sungguh Nabi kata, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri ar-rijal walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama." Mana Allah Taala tadi itu tak tarik ilmu kelik dengan ambil cabut daripada dada-dada manusia, dak lagu tu. Tapi Tuhan nak tarik ilmu kelik dengan matinya para alim ulama. Maka hari tu tanianya ilmu dengan Abdullah bin Abbas tu banyak mana. Lepas daripada tu Said bin Jubair pula mati banyak mana. Makna kata taruh banyak mana pula ilmu pengetahuan. Sebab itulah ilmu dia bukan duduk dalam kitab, dia duduk di orang, duduk di orang. Kita ni duduk atas meja penuh, kalau tidak ada orang mengajar saja. Sebab tu Syekh Amboya kata seumpama kakak di hospital. Kalaulah bomo tak ada saja, dia jaru-jaru nak apa tak leh. Dia kena ada ahli dia. Sebab tu ahli itu kita kena banyakkan dia supaya gapo? Supaya hidupkan ilmu pengetahuan yang kita tadi itu duk tunggu-tunggu belaka. Jadi ringkasnya banyak itulah. Itu kisah Abdullah bin Abbas dengan cara ringkas. Qala Rasulullah, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak ayat gapo kita dengan amal. Ni Abdullah nak ayat. Orang nak jadi mulia kena dengar hadis ni. Dia kata innal ladina laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Sesungguhnya orang mana-mana yang tidak ada di dalam dada dia, fi jawfi, di dalam dada dia syai'un, sikit pun minal qur'an, daripada Quran. Dalam Quran tak ada, dalam dada tak ada Quran langsung. Surah Tabar pun tak ingat, surah Kahfi pun tak ingat, Waqiah pun tak ingat. Apa lagi kita kata? Ikut hak mana-mana? Tak ada sekarang. Kul huwallah terkadang pecacuk lagi. Kuliah baca kuliah tu baiknya hak lain pun. Dok wala ana abidum ma abatum dok ulas situ sampai ke hak ni tolak pun tak gi juga. Lah. Baca wati tu baik wal asri, baca wal asri tu baik wati. La ilaha illallah. Tak ada apa sekarang dalam dada. Subhanal Malik. Lalu Nabi kata kabaitil kharib, seumpama umuh yang cemar. Baitul kharib ni kalau kita nak terjemah bahasa kita dengan cara mudah azakumullah, umuh tikus. Lagu mana umuh tikus? Cemar kan bersih. Tak sakit anak tanya diri. Sedahsyat-dahsyat penyakit daripada air kecing tikus sebagaimana kita maklum di sisi pet hak pacuban tadi. Air kecing tikus tu bahaya sekali. Sebab tu makan ni kita kena katuk molek boleh mari pun mari tikus kerik tak leh dan sebagainya. Lipah pula sah lagi. Kena jaga, cicak pula kena jaga. Ni kita wahala bala tak kok mudah-mudah. Lepas tu makan pula. Cicak duk lalu, lipah duk lalu, terkadang tikus pula lalu kecing pun dalam tu tak khabar. Makan tak khabar ingat. Subhanal Malik. Pas nak majulah mano. Sebab tu kita pergi mengaji Quran, mengaji hadis. Oh, apa nama suka anamai kita tu, kebersihan kita tu cerak molek. Maka kita nak syarah kata kena ada jugalah dalam Quran ni, dalam dada. Sekurang-kurangnya kita pemuda-pemuda ni ada 1 juh 2 juh. Nah masa hamba ni ngaji Azhar 8 juh, learning turun 4 juh. Sikit lagi di sisi duk jadi ni boleh jadi turun 1 juh. Sikit lagi boleh tak ada langsung boleh jadi. Sebab sisi waktu baik Qarala ni kata muskilah agama kita ni puak tok guru duk ngajar Quran tu. Puak tok guru duk ngajar hadis tu, jadi kalau kita nak buat jadi maju tak boleh. Maju dia yang ni tinggal agama tu maju dia. Sebab tu petua-petua daripada ulama dia pelak-pelak lalan ini kita dengar daripada Ali Jumaah, daripada Jusri Jab, daripada Ali Jafri, daripada Usamah Azhari, daripada puak-puak tu puak duk sekeliling sisi belakang tu. Oh kita ni tak payah buat amal, Tuhan akan peracun dengan kau masuk syurga belaka. Lagu anak nak jadi ummah. Subhanallah. Jadi belaka hari ni tak kira mana-mana. Subhanallah. Bagi Madinah baru ni, orang putih boleh jijak dah di Madinah. Dia dah belaka tu.
Orang bukan Islam mari nak tengok nama semaya bedok, nak tengok gapo. Ni dia berlaku. Semua hari ni pakai ubah belakang negeri Arab. Pak kalau dilalai lagi yang tak saya sebutlah, kita tengok dengan mata sendiri. Hari ni dekat kapal murah. Kalau siapa ada kerja naik tagih gapo, kita tengok Mesir. Kita tengok di mana lagi? Gilah negeri Arab. Tengok keadaan orang Arab tu, lepas tu kelik mari ukur partai kita kata mana hak lebih berpegang agama dan mudah nak pegang agama dengan orang hak sana. Cuba kita tengok. Di mana-mana hak kuat agama hacul buah habis di Aryaf di Dimash, di Hamas, di Himsa, di Rif Dimash hacul tak jadi negeri. Di Gaza hacur. Apa hacur tu? Coba cek tengok orang pergi agama kukuh. Agama kukuh lagu mana? Supaya buat kita pergi lah ni. Buat kita pergi lah ni semaya tengoklah masjid penuh lagi, orang pakai tutup aurat ada lagi. Biarlah hak lain-lain tu ada menusuk-menusuk tu kita tak usah sebut lah. Tapi boleh tengok lagi. Kata ada pakai tok guru, ada pakai mengajar Quran, mengajar hadis. Cepatlah, cepat. Nah, majlis umpama ni majlis yang berkat, majlis yang kita tadi itu boleh tengok banyak perkara lagi. Tanbuh dalam dada ni gapo nama? Al-Quran gatik. Kenapa? Tak boleh kita buat saja gitu apa gatik Quran tu ada. Tak kira tua muda. Hamba tak sebut orang tua, mana tahu orang yang pangkat tinggi sikit tu apa Quran. Hak mana kita rajin lagi kahfi buh dalam dada. Kalau ada 10 ayat pada kahfi, 10 ayat pada kahfi akhir, awal dengan akhir, darjah tak boleh buat kan? Hadis sahih rap rong. Pas kita tak ada gapo dalam ni. Hawa apa? Duk takut. Takut gapo? Takut jadi panas, takut tu, takut ni. Dak. Quran ni ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tuhan tawak turun Quran ni jadi panas, itu tak ada. Itu tak ada. Maka 5 minit kita nak sudah sini, iaitu hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir iaitu hadis yang kita nak bawa data di sini, iaitu gapo ni? Suruh kita tengok sini sikit. Hadis-hadis ni molek benar. Tirmizi juga ayat ni hari Tirmizi belaka. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kisah dia nanti kita ayat semula, masa tak ada. Wa yuqal lil sahibil Quran, dikata pada ahli Quran. Ni kita dengar, ni berita gembira bagi orang baca Quran, orang dengar Quran, orang sebar Quran, orang mengajar Quran. Dengar Nabi nak ayat gapo kita. Yuqal li sahibil Quran, dikata bagi ahli Quran, iqra wartaqi. Bila hari kiamat esok? Iqra, baca olehmu, wartaqi. Apa makna wartaqi? Wartaqi ni makna di sini iaitu suruh naik. Is'an, naik. Jakah naik. Dalam syurga ni ada tangga boleh jakah naik tinggi. Suk mana? Suk di Arsyur Rahman. Tinggi sekali. Pangkat tinggi sekali. Demo kata syurga ni lah mana sangat. Gini syurga nak ayat mudah-mudah. Kita pergi mata ataupun kita nak gapo telitah dalam hati yang mari duduk depan dengan tak kena usaha tu syurga. Oh, benda lagu ni tak ada pun dalam dunia nak tengok tak boleh tu dah. Halo-halo ni mari depan rumah. Dapur pun tak kena buat. Mari dengan penda tak penda dia mau buat mutu, mari hantar sampai ke gah pintu masuk. Ayolah tu. Pahal daripada sini sebab tu jadi dapat tu. Semua tadi itu ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wartaqi, naik darajat dalam syurga tu. Warattil, dan baca lagi. Baca di sini untuk nak semata-mata kelazatan kita baca. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana mun telah baca dalam dunia dulu. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, sebab akhir kita boleh masuk syurga tu darajat dia akhir ayat mana kita baca, darajat kau tinggi situ. Sainglah dengan Quran. Semarai kita ayat habis dah. Hari ni kita ayat ni pula. Saing dengan dia, terutama 10 hari ni 2-3-4 hari nak habis, 2-3-4 malam nak habis Al-Quranul Karim, layali Al-Quranul Karim. Kita jangan fokus kepada malam 27 saja. Buat tengok Mekah semalam kan, ya 27 semalam puak-puak dia tu Allahu Akbar. Tu baik sepakat tu kata. Tapi malam ni tak ada orang. Ni tak gerak gini. Ya sebenarnya bukan kita buat amal tadi itu tikebo dah. Ya wa amal ni berpanjang lagi. Orang tu hak berjaya. Kalau waktu kebo lagu tu gak tak jaya. Ya hak naknya kita buat istimrar, istiqamah, wastaqim.
kama umir, suruh istiqamah sebagaimana kita disuruh. Allah nak buat apa hari sangat kita buat. Terkadang malam Lailatul Qadar malam 29. Ramai ulama hak seraya kata malam 29 adalah malam Lailatul Qadar, malam hak terakhir. Sekadar itulah insya-Allah kita nanti dengar pula kisah lagi akan datang tentang masalah kita nak baca Quran jadi janguk. Baca Quran jadi adanya lagu mana keadaan dia dalam hukum syarak kita mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.